Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 Diploma Pentadbiran Islam semester 5 dan ini merupakan ahli kumpulan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan mulakan dengan pengenalan perakaunan Islam. Definisi yang berkait dengan perakaunan Islam ialah suatu pengiraan hasil kerja yang halal menurut kehendak syarak yang dilaksanakan berdasarkan perbandingan pendapatan dan juga kos. Perakaunan Islam merupakan sistem perakaunan yang dilihat mempunyai perspektif yang berbeza dengan perakaunan konvensional. Perakaunan Islam perlu dibuat penelitian dari sudut syariah Islam iaitu Undang-Undang Islam yang diguna pakai dalam sistem negara Islam. Selain itu, perakaunan Islam yang berlandaskan syarak berfungsi secara menyeluruh bagi menjaga kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu, umat Islam perlu mempelajari dan mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan ekonomi dan kewangan Islam. Apabila perakaunan Islam ini tidak diterapkan dalam sesuatu negara, maka akan berlakunya ketidakadilan, penyelewengan wang, penipuan dan sebagainya. Apakah sejarah ilmu perakaunan Islam? Ilmu ini telah bermula apabila Rasulullah SAW memberi arahan supaya segala catatan ataupun rekod dibuat kepada penerimaan dan perbelanjaan harta zakat dan juga sedekah yang telah menjadi asas dan panduan kepada prinsip catatan bergu untuk memaparkan kedudukan segala duit keluar dan masuk. Taman pula perkara ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan keperluan menyedia rekod transaksi kewangan dan membuat pengesahan mengenainya. Sejarah perakaunan Islam mempunyai 3 tahap, iaitu yang pertama, tahap keagungan. Pada zaman Rasulullah SAW, baginda memerintahkan para sahabat untuk mencatat atau merekodkan segala keluar masuk wang atau harta negara semasa memungut zakat dan meminta sedekah. Yang kedua, tahap kejatuhan. Zaman ini telah berlaku apabila perpecahan dunia Islam dan ketewasan kepada bangsa Mongol pada tahun 1258 Masihi di tangan hulaguhan yang bertindak untuk membakar Bait al-Mal dan Bait al-Hikmah. Dan yang ketiga, tahap kebangkitan semula. Kebangkitan umat Islam adalah pada abad ke-20 Masihi, iaitu berlaku kesedaran umat Islam untuk kembali menghayati cara hidup Islam a way of life dalam semua bidang, tidak kira apa jua ilmu, termasuklah ilmu perakaunan. Seterusnya, perbezaan di antara perakaunan Islam dan perakaunan konvensional terdiri daripada 8 aspek. Yang pertama, asas-asas prinsip. Yang kedua, pengisian. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, etika. Yang kelima, tempoh perakaunan. Yang keenam, faedah. Yang ketujuh, materialisme. Dan yang ke-8, ketekalan. Seterusnya, keperluan dan kepentingan perakaunan Islam. Perakaunan Islam dilaksanakan dengan beberapa keperluan dan kepentingannya. Keperluan yang utamanya adalah mengelakkan aktiviti yang tidak patuh syariah seperti perakaunan konvensional yang mengenakan kadar faedah yang tinggi dan wujudnya riba dalam sesuatu transaksi. Seterusnya, merekod aktiviti kewangan juga menjadi suatu keperluan yang diadaptasikan. Aktiviti kewangan yang gagal direkodkan akan menjejaskan banyak perkara seperti mengalami kerugian dan dapat menimbulkan masalah yang besar. Kepentingan perakaunan Islam yang terakhir adalah bertujuan dalam melaksanakan pembayaran zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang wajib umat Islam tunaikan bagi menyumbangkan sebahagian daripada kekayaannya kepada golongan yang lebih memerlukan. Perakaunan zakat ini bermaksud satu bidang ilmu perakaunan untuk menentukan kadar pengeluaran zakat, memungut dan mengagihkan harta zakat kepada para penerima zakat. Institusi kewangan Islam seperti Bank Islam menunaikan kewajipan membayar zakat perniagaan melalui institusi zakat. Ini merupakan contoh yang bagus dalam melaksanakan perakaunan Islam di negara kita. Jadi, dengan wujudnya sistem kewangan Islam dapat memupuk nilai-nilai moral dan sosial yang menjamin kestabilan dan juga keuntungan yang berlandaskan syarak tanpa diikuti dengan riba. Seterusnya, untuk pengetahuan semua, pandemik COVID-19 telah menjadikan paras kemiskinan negara melonjak begitu drastik, di mana golongan isi rumah M40 yang berpendapatan RM10,000 ke atas bertukar menjadi B40, manakala 12.8% golongan T20 yang mempunyai pendapatan melebihi RM15,000 bertukar status menjadi golongan M40. Mungkin anda tertanya-tanya apakah punca terjadinya perkara sebegini. Antara punca terjadinya peningkatan kadar kemiskinan negara apabila sistem ekonomi negara serta kewangan berteraskan industri hutang dan amalan riba. Antara cabaran yang perlu kita hadapi untuk mengurangkan sistem riba ialah dengan berusaha menegakkan semula daulah khilafah.
Yang kedua, sistem perekonomian Islam memerlukan pakar yang ramai untuk mengendalikan sistem ekonomi Islam. Dan yang terakhir, sistem ekonomi Islam terikat kepada syirkah yang khusus. Seterusnya, cadangan dan pendapat berkaitan kepentingan isu dan cabaran perakaunan Islam. Malaysia yang merupakan negara berpaksikan agama Islam sebagai agama persekutuan perlu mengambil berat tentang riba. Jadi, antara cadangannya adalah untuk memulakan pendidikan berkaitan perakaunan Islam sejak sekolah menengah lagi. Kementerian Pendidikan perlu mengambil inisiatif untuk menggubal silibus yang baru untuk mempertingkatkan dan memartabatkan pelajaran perakaunan Islam ini secara terperinci. Perkara ini perlu diterapkan bermula akar umbi kerana anak muda merupakan permata masa depan negara dan dengan ini kita boleh memperbanyakkan lagi pakar-pakar institusi perakaunan. Selain itu, fokus terhadap golongan warga emas dengan menyiarkan iklan di televisyen juga penting bagi memberi informasi kepada mereka yang tidak mengetahui tentang kewujudan perbankan Islam. Sebelum ini, mungkin kebanyakan daripada mereka menggunakan khidmat perbankan konvensional kerana lebih mudah untuk mendapatkan lulusan pinjaman dan mereka juga terpaksa membayar hutang yang banyak akibat kadar faedah yang tinggi. Kesimpulannya, kita hendaklah berani menghadapi cabaran bagi memartabatkan perakaunan Islam selaras dengan ajaran Rasulullah SAW. Sikap Islam ini adalah bertujuan untuk memelihara kepentingan manusia seluruhnya dari segi akhlak kemasyarakatan dan juga ekonomi. Riba itu merupakan perbuatan yang dilakukan dengan mengambil harta manusia tanpa memberi sebarang ganti. Oleh itu, kita patutlah hindari perkara yang haram kerana Allah melaknatnya. Informasi relevan yang pertama yang saya dapat adalah mudharabah, iaitu perkongsian. Apakah maksudnya? Mudharabah merupakan ikatan perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha di mana pemilik modal itu bersetuju untuk membiayai sepenuhnya projek perniagaan yang dijalankan atau sebarang pelaburan. Dan yang kedua pula ialah murabahah. Murabahah ialah merujuk kepada transaksi pembelian dan penjualan di mana harga kos aset dan margin keuntungan telah diketahui oleh pembeli dan dipersetujui oleh pihak yang membuat kontrak tersebut. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.